رب العالمين القائل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين القائل فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Hadirin sidang jemaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala bangkit semua hamba-hamba dia tu sekalian, maka ia beri keterangan, ia beri kenyataan semua kepada mereka yang tentang apakah mereka yang dilakukan, yang diamalkan. Allah Subhanahu wa taala akan hitung satu persatu, sedangkan hamba dia tu terlupa belaka dah. Jangan kata hak keburukan, kadang-kadang kebajikan kita sendiri pun lagi akan datang tu kita terlupa juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia hitung satu persatu. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu itu amat menyaksi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selaku raingan, selaku kamklau dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut melalui hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hamba aku ni, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya apa saja yang kamu dilakukan, apa saja yang kamu melakukan, ini merupakan amalan-amalan kamu yang aku dok hitung satu persatu. Summa uwaffikum iyyaha, dan aku akan balas menurut amalan itu, sama ada baik sama telah jahat. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang menemui akan kebaikan, falyahmadillah, ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengiringi apa saja yang kita buat kuam di saat ini itu, patut kita kata alhamdulillah, sebab kita mampu buat satu kuam di itu bukan semata-mata dengan kepandaian kita, bukan semata-mata dengan orang panggil gapo ni tanak kita ataupun itipun kita, bukan. Ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka situlah patut kita memujikan Allah dengan kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah wani kita berada di Taurat baris pertama, alhamdulillah. Tapi kalau kita wani duduk di baris terakhir, astagfirullah. Baris terakhir sama taruh kita nak tunggu semaya tak apa, tapi jangan baris terakhir apabila kita nak melakukan, nak tunaikan ibadat semaya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadal kalami ilallah, sekeji-keji ucapan sepatah kata kepada Allah, sekeji-keji kampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah kerotisud, iaitu seorang yang kata kepada kawan dia ittaqillah, maka sayang dia hak yang kedua saat ni kata tak sedap caralah aku memadah hak mung tu dulu, kamput balas ni kamput kita wasa kata biasa tamada, tetapi hak Allah Subhanahu wa taala hak dia benci sekali, hak dia kerotisud, la clear tisud. Seorang yang kata kepada sayang dia takwalah olehmu kepada Allah, orang hak yang kedua tu dia kata tak apalah, tak sedap memada padaku lah, mu cara hamu sendiri jadilah, kamput balas-balas ning ni Tuhan benci sekali, naudzubillah min zalik. Maka mustahil yang disifatkan ketakwa itu seorang yang mengasingkan diri dia daripada kehidupan. Mustahil nak kata dia takwa sedangkan dia hengkeh tua, tak ada dia nak beramah-ramah dalam masyarakat. Haribun an takalifa, tak ada berasa kata ada tanggungnya, tak boleh nak tupai dengannya oleh satu-satu lambang slogan hak Allah Subhanahu wa taala. Mari hak ning pun dia kata tak apalah, mari hak yang kedua pun dia kata tak apalah, jadi tak boleh tupai.
segala-gala syariat dan slogan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan lambang Allah tak boleh nak tupai pada dia sekalipun dia duduk di belakang ataupun dia duduk di batas tekok terimeh lalu dah, tetapi orang panggil agama Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh tupai dia. Itu bukanlah dia cukup sebagai yang panggil kerub sombong di segi ketakwaan dia tu. Kerana takwa ini merupakan satu buahan ibadat yang sombong yang cukup meliputi lagu. Dia panggil takwa ni salah satu satan hasil daripada pertikam dia, kelaksana dia tu, cara kedudukan dia, perut dia tu. Di sinilah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ia berkata, manusia semenjak ia dijadikan, masih manusia tu duduk dalam keadaan dintang semua, duduk dalam keadaan musafir semua. Manusia semenjak daripada Adam alaihissalam selaku awal seorang manusia saat ni, semenjak diadakan jenis manusia saat ni, senantiasa duduk dalam keadaan musafir dan tidak nak boleh letak akan orang panggil tempat singgahan itu kecuali di tempat satu kediaman, imma syurga wa imma neraka. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Yahya bin Ma'in rahimahullah ia berkata, aku tak pernah tengok lihat pertikam seperti mana pakai perangai salah seorang nama dia Ahmad bin Hanbal, iaitu Ahmad bin Hanbal, orang panggil mazhab Hanbali sini. Aku tak pernah tengok seorang seperti mana seumpama Ahmad bin Hanbal. Kita dah berkawan-kawan dengan dia tu 50 tahun, tak pernah dia tunjuk kata dia lebih baik daripada kita di segi salah dia, di segi salih dia, di segi baik dia. Tak ada, nampak tamada kita kan dia tu, sedangkan dia untuk guru besar. Dan bertambah lagi Yahya bin Ma'in, pada satu kali aku pernah tengok Imam Ahmad dia turun pergi pasar Baghdad. Lepas tu dia beli, dia panggil sebekah kayu api saat ni. Lepas tu dia duk bawa, duk pikul, maka dia bertemu dengan orang. Pakat orang hak tuai kedai pun tinggal kedai, orang panggil gapo ni setur pun tinggal setur dia tu. Pakat berhenti di jalan-jalan nak wisalah kepada beliau dah. Pakat nak wisalah lah, nak jabat salah pada Imam Ahmad. Lepas tu pakat dia kata, mari aku nak tolong pikul kayu api hak mung tu. Di sinilah dia gerak dengan tangan dia serta merah wajah dia, serta lagi titik air mata, mengalir air mata. Dia kata, nahnu qaumun masakin, kita ni adalah kaum miskin, kita orang panggil yakrai, yakcon, tisut. Kalulah bukan Allah Subhanahu Taala melindungkan kita dengan lindungan Allah, nascaya perut tubik perut pedah tak molek kita, tapi kita duduk dengan lindungan dari Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang dikasihi sekalian, adakah kita mengetahui bahawasanya bagaimanakah dicuri umur seorang-orang kita ni? Kita nak tahu ke tak kata kita umur kita duk curi, duk tercuri tu balas mana? Iaitu kita saat ni duk galik dengan hari kita. Pagi sampai gelap, duk tunggu esok. Semoga esok tu lebih baik daripada hari ni. Khabar-khabar didapati kata tempoh ajar kita, tangan kita kosong daripada segala kebaikan. Duk tunggu, dia panggil duk tunggu perung ni ada kuang-wang kita. Duk tunggu. Khabar-khabar habis tak ada. Nak buat hari ni benar kebaikan, selak-selak esok lebih baik lagi. Buat sampai esok nak buat kebaikan, selak-selak lusa tu lebih baik lagi. Balah itulah sukna kita pejam mata hal keadaan tangan kita dua belah tu tangan kosong. Na'udzubillah min zalik. Yang dikasih sekalian, kita kadang-kadang kita daibut rian setelah mana luput masa. Kita dapat pengajaran setelah mana luput masa, bahwasanya didapati katanya kunka hidup kita, harga hidup kita, iaitu kita pasti kena hidup temti. Setiap hari, setiap saat kita kena hidup jadi sepenuh untuk selaku kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Taala. Dan harga seorang saat ni bukanlah duduk di kacamata orang. Harga kita seorang peribadi kita bukan duduk dalam saita seorang, ia panggil peran kita ataupun peran bank kita ataupun siapa dia masyarakat partai kita. Konka kita duduk dalam cicai kita, duduk dalam diri kita sendiri. Apabila senir hati kita, cicai kita hati senir dari segi kansusan kita, dari segi kita patik sampan kita,
Di segi kita takaful, maka situlah tertinggi maqam kita, tertinggi tanak kita, kerana kita tu cicai kita tu kita senang dalam mai kita. Dan supaya hidup pe kita jadi hidup sempurna, temti situ tu hendaklah kita ambil daripada orang hak dulu-dulu, orang hak pekat tua, akan akal fikiran mereka dan pengalaman mereka. Dan kita ambil daripada kanak-kanak ni hati-hati mereka. Hati kanak-kanak hati bersih, hati putih. Akal dia orang tua tu akal dia orang bijak. Orang makan nasi belum pada kita sehari, mana kata lebih lanjut umur dia tu, lebih pengalaman tu banyak pada kita. Dan kita ambil daripada orang panggil apa ni, pembesar polak poya itu akan kehebatan mereka. Dan kita ambil daripada orang hak papa saat ni akan kesabaran mereka. Ya ada ni saya sabar. Semua kita mai ruam semua saat ni. Kita ambil daripada orang tua akan akal fikiran mereka. Kita ambil daripada kanak-kanak akan bersih hati mereka. Kita ambil daripada pembesar-pembesar akan tanak dan kehebatan mereka. Kita ambil daripada orang fakir miskin ni akan kesabaran mereka. Kita ambil daripada orang saleh akan ketakwaan mereka. Kita orang ambil daripada orang beribadat akan mereka senantiasa puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baik kata mengenai kematian, satu kampung nak ayat kata mati saat ni, dia hak paling molek sekali kampung nak mengenai mati, iaitu ialah kita mari langsung lagi hidup kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ke panggil apa ni, hak sia ciwit kita santa ciwit yukap Allah Subhanahu Wa Taala. Ni makna kata mati. Sambung lagi hidup pe kita tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni makna kata mati, satu langkah situ. Di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rezeki Tuhan kamu lebih baik dan lebih baki, lebih lanjut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada umat manusia semuanya, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya, apa saja kamu diperolehi itu daripada segala sesuatu tu untuk nak jadi rocak hak hidup dalam ciwit saja di atas dunia ni. Wa ma indallahi khairun wa abqa, dan benda yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih baki lillazina amanu, bagi mereka yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan di sinilah kita berasa kata nak tahu gapo kebaikan yang ada di sisi Allah, dan bila kita nak diperolehi perkara-perkara tu, bila kita boleh dapat perkara tu hanya satu tempat saja, iaitu di akhirat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad aflaha man tazakka, telah berjaya orang membersihkan diri dia, nak patna tuan dia tu, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan senantiasa ia dak menyebut nama-nama Allah, dak ingat kepada nama-nama Allah di samping ia tu bersemaya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi Allah sayanya kamu ni dak utamakan hidup dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih abqa. Ni makna kata hak orang panggil rezeki tidi tisud, ialah rezeki yang lagi akan datang ada di sisi Allah, yang mana pan kerap buangkan aflaha man tazakka, pramun ton eng deh patana sakaya pap ton eng patana ciwit ton eng, lepas tu zikir nama Allah Subhanahu Wa Taala lagi semaya. Di sinilah salah satu kita nak ada kuang-kuang balah tu nak mana di segi patik sampan kita tu, di segi pergaulan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawli, kalau siapa-siapa yang mengetahui kelebihan yang apa yang sebut pada saudara dia, jazakallahu khairan, Allah akan membalaskan kamu kebaikan, nascaya diperbanyakkan oleh sebahagian pada sebahagian. Kalau kita tahu kuamai kita kata jazakallahu khairan sebagai ucapan terima kasih pada dia, kita tahu kunka ni kuamai ni nascaya kita pakat-pakat kata sama, pakat-pakat memperbanyakkan kata di antara satu sama lain. Kita kata kepada dia, dia kata kepada kita, pakat-pakat dia kata jazakallahu khairan. Ni kita kena duk pelan-pelan, kita kena pelan-pelan daripada terima kasih semata-mata terima kasih,
kita tunjuk perasaan terima kasih, di samping kita kata jazakallahu khairan. Ini lebih baik daripada semata-mata terima kasih. Semata-mata terima kasih itu sebagai nak tunjuk perasaan kita dan pupan kita kepada dia. Tapi kita kata jazakallahu khairan, selain daripada kita terima kasih pada dia, kita berdoa akan Allah Subhanahu Wa Taala membalaskan baik pada dia. Inilah cara kita main nak partner. Di sinilah supaya kita jadi seni, cicai kita jadi wasa tenang pak pon molek, kita menghargai cara hidup kita di atas dunia ni. Mari kita berpandu dengan satu ajaran daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cicik pada Umar bin Khattab. Dia katakan, istad'ul afwa minallah, kamu panggil kemaafan daripada Allah. Riak kita mari riak gapo dia ni, apa ya tu cak Allah Subhanahu Taala dengan kita wi kemaafan kepada manusia. Kita camping kepada apa ya tu cak Allah Subhanahu Taala, kita suka kata wi apa ya tu kepada manusia. Dan juga warahmata bihim, dan kita kasihan belah pada mereka, wasyafaqati alaihim, dan kita hencai. Ya kadang-kadang ya payah duk jadi sengat, tak jadi masuk molek, ya tak ada satu niksai hencai. Payah nak boleh hencai orang. Kita walaupun dia musnah lah mana, ya ada tempat selaku ujian kita kena hencai dia. Sekalipun dia pembesar, sekalipun dia kaya, sekalipun dia ada gapo, tapi apabila dia selaku seorang manusia kelumpamai Allah Subhanahu Wa Taala nak uji pada dia, dia kena terima ujian dan kita kena hencai. Hencai situlah yang dikasih sekalian. Salah satu tubik perasaan kata kita dapat, ia panggil apa ya tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengamalkan dengan kita dengan keadilan, semata-mata Allah nak mengadilkan dengan kita tu, kita akan binasa. Kalau kita nak kuam hitam cak Allah Subhanahu Taala, nenon kita pinat nenon kita orang panggil gapo ni, kita binasa. Kerana hakikatnya cincin kita ni adalah fuqaraun ila fadlillah. Kita orang papa kepada kelebihan dari Allah Subhanahu Taala, papa kepada kemaafan dari Allah, papa kepada rahmat dari Allah, papa daripada ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala ta'amul dengan kita, dia patik sampan kita dengan keadilan, tetapi kalau semata-mata di situ gak dia panggil neraca kita tu tak ada perkara lah. Kalau tu hewat kira kitsen sungguh lah satu persatu semata-mata situ gak kita tak ada perkara. Lalu itulah kita di segi keadilan tu nenon kita yakin dengan keadilan Allah Subhanahu Taala. Katanya Allahnya Maha Adil, tetapi hajat kita supaya kita jadi penghuni dengan kelebihan dari Allah dan keampunan darinya dan rahmat darinya. Dan yang dikasihi sekalian, barang siapa dia rasa kata dia dosa banyak, siapa dia pramonton dia tu dia berasa kata dia dosa banyak, maka dia perlu pada Tuhan menggugurkan segala-gala dosa dia, tak ada kena duk penat, tak ada kena duk letih. Maka hendaklah dia bertetap di tempat musalla dia tu setelah mana dia semaya, sebanyak mungkin dia bertetap di tempat dia duk menyatu semaya saat ni, untuk dia mendapat doa dan istighfar para malaikat kepadanya. Maka di situlah para malaikat kita diharap-harapkan, ia panggil Allah Subhanahu Taala mengenangkan doa-doa mereka. Kita berasa kata kita ni ada dosa banyak berasa kata dosa banyak saat ni tu, kita duduk 5 minit 10 minit di tempat kita semaya saat ni duduk menyata, lepas kita beri salah ke panggil senyap mana kita duduk situ, di situlah selama mana kita berada bertetap di situ, di situlah para malaikat duk tolong istighfar pada kita, yang mana kita jadi pucuk di kita seorang tua. Itulah yang dikasihi sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Allah Subhanahu Taala dia bahasa mereka hamba aku yang mana senantiasa solat malam pun
guna masa malam tu hal kadai sujud dan hal kadai berqiyam, tak terlupa kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mab'usi rahmatan lil alamin al-qail ta'kulun nar ibn adam illa athar as-sujud. Api caning tu, api neraka yang makan yang layu habis sebuah tubuh manusia, rangkai manusia sani, anak Adam alaihi salam sani, anak cucu Adam sani, semua tu akan dikena layu pada api kecuali tempat hak sujud. Tempat hak sujud sahaja tu haramallahu 'alan nari an ta'kula athar as-sujud. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka ya tahe ya ham api neraka sani untuk nak mai makan di tempat kesih hak sujud. Pak kali kita kata kita main nak momong nak cetanakan kita gapo dia hak tempat hak sujud. Sekaligus tu kita rasa kata di dahi kita saja dak. Apabila kita sujud tu dahi kita tu hidung kita tu dua belah tangan kita tu dua, kepala lutut kita tu dua, tapak kaki kita tu dua, 7 anggota daripada tubuh badan ketika sujud, semua tu akan lindung daripada api neraka. Sebab itulah yang dikasihi sekalian, hendaklah kita payayam kita memperbanyakkan sujud kepada Allah, sama ada di segi camnuan sujud ataupun camnuan wela rakyat wela. Kalau nak sujud 2 kali sujud, tak say 4 kali, tak say 10, hak pasal hak sunat, hak nafilah. 2 sujud tu jadi satu-satu sujud tu jadi lama sikit, jadi puas hati kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan aku yang lurus, yang betul. Hendaklah ikuti jalan aku Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan duk ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan lain tu menyebabkan menyesatkan kamu pada jalan Allah. Itulah pesannya dari Allah. Ni ko awat jak Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu tu bertakwa. Huzaifah bin al-Yaman dia wayak kata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun sebelah lek malam sani, dia pergi beruh gigi dia dengan kayu sugi. Kalau tak seberuh dengan kayu sugi ku, beruh dengan hak beruh gigi itulah, dengan ubat hak gigi sifat tu. Kerana gapo? Untuk nak menjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dina hari sani kita nak semaya, kita nak baca Al-Quranul Karim. Ni yang panggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah Rasulullah semata-mata kita dak gegeh-gegeh yang kita tak tahu kuamai dia mau dak kata apa. Duk berlagu duk kata apa, nak patibat tak leh, sekadar kata sedap dengar gitu ya kalau duk berlagu hok gegeh-gegeh tu. Tapi hok sungguhnya pertikam kita tahu dah sikit sebanyak waktu terge apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangun di dini hari sana, dia pergi beruh gigi dia sama ada kita enggak sama ada dengan kayu sugi. Dan kalau kita pergi Mekah beliau klik kayu sugi, kalau tak ada pun kita bersugi dengan beruh gigi sana, demi untuk kita nak menemui Allah Subhanahu wa taala, na wala popak Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud dan kita baca Al-Quranul Karim. Ibnul Qayyim rahimahullah ia berkata, bagi nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Hak ni seagak-agak nama Allah Subhanahu wa taala. Nama hak tiyin yaitu sud nama Allah ialah Al-Hayyul Qayyum. Berada pada 3 tempat. Satu tempat berada di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua ada di umbi surah Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga duduk dalam setengah pada surah Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ibnul Qayyim dia kata, bagi nama Allah Subhanahu wa taala Ayyul Hayyul Qayyum, kesepiset mi pun piset segi nak menyahuti doa-doa kita dan untuk melepaskan segala-gala ujian terhadap kita di atas kita. Maka seagak-agak rezeki ialah ini cup perasaan kita di hari ini yang dikasih sekalian. Seagak-agak rezeki iaitu ialah satu doa mustajab yang diangkat ke langit dengan nama kita. Orang dia berdoa kepada kita bizahril ghaib, dengan kita tak tahu dan kita tak ada minta. Hak ni lah rezeki, hak tidi tisud, hak yin ya tisud. Orang berdoa pada kita bizahril ghaib, dia duk semaya lek malam dia berdoa pada kita. Bukan ke mana, bukan dengan hitam mata
bukan dengan sebab hitam mata kita tu, dok dengan pertikam kita, dengan kelakuan kita, dengan dermawan kita tu, maka ia dah berdoa pada kita lek malam kok. Hak ni lah hak rezeki hak paling tinggi sekali, yang mana kita pun tak ada minta dan kita tak tahu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib." Tiada seorang hamba muslim yang berdoa kepada seorang saudara dia bi zahril ghaib. Yang mari lek belakang ni, benda lek belakang ni dua perkara. Benda hak lek belakang ni keji, yang panggil al-ghibah, ngupak. Kecek lek belakang, ngupak hak tu berdosa. Berdoa lek belakang ni yang panggil ad-du'a bi zahril ghaib. Hak ni lah hak paling tinggi sekali. Kecuali para malaikat dia kata walaka bimisl. Bagi orang berdoa tu tak ada sia-sia, tak ada kata ya sia priap iaitu dia berdoa kepada seorang tu bizahril ghaib. Bahkan malaikat yang berdoa kepada, dan bagi mung pun upama perkara tu juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith akfina kulla syai'in wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna 'abiduk wa bani 'abidik wa banu amatik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا سميع الدعاء ويا مجيب الرجاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.